بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن: إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن، فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لها، فإن القضاء wajib alaihi. Perkara yang ke-8 daripada beberapa perkara itu, daripada 12 perkara yang laki bini kena tahu bila dia berumah tangga. Dia sebut dah 7 perkara, dan madam ni masuk perkara yang ke-8. Idza kana lahu niswatun, bila seseorang itu mempunyai isterinya ramai, 2 ke 3 ke 4 ke, ya pentingnya bila satu orang lelaki berkahwin lebih pada satu, maka ada ke tidak hukum khas bagi orang yang berkahwin lebih pada satu. Kata dia, kalau seorang lelaki itu mempunyai isterinya ramai itu maknanya 2 halah kata, dia adil di kalangan perempuan dia, isteri-isteri dia. Wala yamila ila ba'dhinna, dia tidak boleh dia condong kepada setengah saja. Dah kita berkahwin ramai, tak boleh sekali-kali kita berat sebelah. Boleh itu fa in kharaja ila safarin, misalnya sekiranya dia nak keluar pergi berjalan jauh, wa arada istishaba wahidatin, dan dia nak bawa seorang. Istishab maknanya nak menyertai, nak bawa lah kita panggil. Dia nak pergi berjalan jauh, lepas tu nak bawa seorang, aqra'a bainahunna, dia kena undi, dia kena cabut undi. Sifat kata nak pergi berjalan, tidak mesti pergi ke Mekah nah. Nak pergi Terengganu, kau nak pergi Kuala Lumpur, kau nak pergi ke mana, kira berjalan jauh, lepas tu kita nak bawa seorang, maka nak bawa ke mana? Kata dia aqra'a bainahunna, agama kita ajar supaya kita cabut undi. Cabut undi juga pergi nasib lah kan dia. Supaya kita tidak dituduh berat sebelah. Kerana masalah berjalan jauh ni, benda kemahuan berlaku. Tiap-tiap manusia dia akan merasa puas duduk di rumah dia. Walau belah mana comel rumah, walau belah mana comel istana sekalipun, pesi manusia ni dia nak pergi jauh. Dia ada sekali-sekali nak keluar rumah. Nak pergi Padang kau, nak pergi rumah tu kau, nak pergi, nak orang panggil nak ambil angin. Jadi kalau kebetulan kita orang lelaki nak pergi berjalan jauh lah, sedang moleklah belah-belah pergi sekali dengan lelaki, pergi makan angin sama. Tak ada masalah apa dalam Islam, dia tidak layan benda begitu. Jadi soal sekarang kita nak bawa perempuan mana, isteri mana bersama kita, dia ajarnya kepada kita cabut undi. Cara mundi dia tidak ajar. Ikut kita lah, nak cabut putih gesek kau, kalau kita nak tulis atas kertas gulung-gulung lah, botol kocok-kocok ambil kau, ikut kita lah ni. Ikut kita, asal cara panggil muli, tak apalah cara mana sekalipun. Ni tak payah-payah bayar pazak ni. Muli. Fa'in zalama imra'atan bilailatiha, kata dia, oleh itu sekiranya dia buat nyaknya kepada seorang isteri dia, bilailatiha, apa ni mengenai dengan malam gilirannya, qadalaha, dia kena qada. Fa in zalama imra'atan bilailatiha, sekiranya seorang suami tu buat nyaknya pada seorang isteri dia, bilailatiha, buat nyaknya tu mengenai dengan malam giliran dia. Molek-molek dah giliran dia, giliran malam ni nya untuk si isteri ni. Tiba-tiba dia tak pergi. Dia tidak pergi kepada isteri itu, dia buat nyaknya ke isteri itu dengan cara dia gilai. Hukum lagu mana? Qada lah, dia kena qada. Dia kena bayar. Karena kalau kita giliran apa ni sekali ke sore, semalam sore, habis dah tertinggal kita kena bayar. Dia jadi 2 bahagian dia. Itu dia duduk. Qada lah. Fa innal qada'a wajibun alaihi, katanya tuan kita ni apa nama ni, Yahya Ulumuddin. Fa innal qada'a wajibun alaihi, ketika tu qada ni wajib di atas lelaki qada malam giliran dia tinggal tu. Sebagaimana kita berhutang fitimah berapa wajib bayar, gitulah keadaan bila kita tak cukup giliran wajib bayar.
Jadi ketika tu pada orang nak bini lebih pada ni dalam banyak-banyak benda dia mengaji, dalam banyak-banyak perkara yang perlu dia kena mengaji, dia kena mengaji juga masalah kahwin lebih pada satu. Masalah nafkahnya, masalah gilirannya, masalah apa semua tu dia kena tahu berlaku. Jangan berasa ada piti juga dengan sebab dia ada piti, dengan sebab itu aku ada piti juga aku bini dah lebih pada tu tak ada benda hok tahu, tak boleh. Wa innama alaihi al-'adlu fil 'ata'i wal mabit. Kalau tak apa tengah tu Imam Ghazali bawa satu hadis. Tadi man lahum ra'atani famala ila ihdahuma duna al-ukhra ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. Mana-mana orang yang ada dua orang tina saudara, orang puan ataupun isterinya dua orang, tak sekira bertiga empat lah, sekat dua je cukup. Kemudian famala ila ihdahuma, lakinya condong kepada salah satu daripadanya. Orang panggil berat sebelah dari segi hak zahir. Dari segi hak dalam sikit lagi dia royak. Dari segi kasih kita, cinta kita, ingatan kita ni, ini benda lain. Hak dia naknya, hukumnya nak hak zahir. Hak zahir dari segi giliran, dari segi belanja, dari segi pergi rumah, dari segi makan minum ni hak zahir, hak ni hak wajib. Baik. Kitanya mala ila ihdahuma. Kitanya condong pada seorang yang panggil berat sebelah. Belanja sebelah je hak untuk apa cara, giliran hak ni apa ni berat sebelah hak untuk apa cara. Akhirat la jaa yaumul qiyamati wa ahadu shiqqaihi ma'il. Dia bangun kubur di akhirat kelak dengan keadaan sebelah tubuh dia sengit. Keadaan sebelah tubuh dia sengit. Tuhan ni dia balas mengikut nampak sistem pembalasan Islam ni mengikut keadaan dosa. Kalau kita buat di muka dunia. Dah atas dunia ni pun kita sengit dah, biarnya sengit dia lah pakai akhirat ni. Bila kita sengit dah sebelah, sengit ala kau muda ya, kau ala kau berapa, bangun kubur di akhirat kelak. Jadi duduk bangun dekat keadaan sengit. Jadi di akhirat kelak kalau kita tengok hak sengit-sengit tu ceh tu manusia yang di muka dunia ni ialah manusia ya, berat sebelah dengan isteri dia. Kemudian Hasan ni wa innama alaihi al-'adlu wa innama alaihi al-'adlu fil 'ata'i wal mabit. Tadi dia ajar kepada kita kena adil. Adil ni adil makna sama berat. Kita panggil sama berat. Sama berat lagu mana? Fil 'ata'i wal mabit. Adil sama berat dari segi beri dan bermalas. Dari segi nafkah lah kita panggil. Dari segi nafkah, kain, baju, makan, pakai, rumah tangga dan juga giliran. Dua perkara ni yang hak wajib ada. Amma fil hubbi wal wiqa' fadzalika la yadkhulu tahta al-ikhtiyar. Dari segi cinta kita, ingat kita, mesra kita, sayang kita dan juga wiqa' orang panggil tidur sekali lah, tidur sebatas kelambu ni. Dari segi persetubuhan dan dari segi kasih dan mesra, hak ni kata dia memang tidak masuk di bawah ikhtiar kita. Artinya hukum Tuhan ke atas manusia ni, dia hukum ni berdasar pada ikhtiar kita. Arti ikhtiar ni makna benda boleh kita buat dan benda boleh kita tak buat. Hak bahasa tiap-tiap perkara hak nak buat pun kita boleh, tak saya buat pun kita boleh. Hak lagu tu hak bahasa kena hukum. Ada pun benda yang kita nak buat tak boleh. Masalah kasih. Masalah kasih dalam hati. Masalah kasih dalam hati kita nak buat tak boleh. Dan yang mari kasih ke timu, dia nak buat. Jadi mari sayang ke timu, tak ni sayang ke jannah. Mana buat buat. Jadi benda ni benda yang tidak ikhtiar kita. Buat time berapa timu ni jatuh dalam hati kita, jannah tu tak sayang tu, kita pun tak reti juga. Tapi mari sayang ke dia. Kih dia pandai masak kau, kih dia pandai jaga rumah kau, kih dia pandai kemas tempat tidur kita kau, kih dia pandai senyum sipu kau, layan yang baik kau, ataupun dia bercawa ke anak-anak berapa pun, ataupun dia ngemuk kita, panggil tuk tua dia tu dia baik, dengan tuk tua dia ngemuk kita lah, dia baik kau. Dia tak tahu. Jadi tahu kita ni sayang. Dia tentulah seorang manusia dia tidak sayang kepada orang kecuali ada sebab. Kadang-kadang dia ni tak madu ke tuk tua. Dia ni yang madu, ni saya ni tok lelaki juga. Itu kan. Kadang-kadang dia ni tinggal kain baju, tikar, batap, kampus lero, hok lek pagi tu kita
Kita tinggal bilik tidur lik pagi, balik dia nak tidur pun duduk selerok juga. Tapi pergi rumah di sana agak masuk dia teluk kemas, por tak jamu lagi duduk kita pula tenang molek. Ataupun saya juga selerok rumah tangga berapa. Tapi saya ada orang juga wayak tak dengar wajar tak reti duduk lah tahu lah duk cara berapa. Ni mesti ada orang juga. Jadi benda lagu ni benda hak kita tak boleh nak ajar hati kita. Nak suruh sayang juga, nak paksa hati kita sayang juga hak selerok tu pun dia tak jadi. Jadi boleh yang demikian hak bahasa sayang dan cinta ni tidak masuk di bawah hukum adil tak adil. Mana kalau kita tak sayang pada hak tak pandai jaga rumah ni pun tidak berdosa kita. Dan kalau kita sayang juga, kita sayang kepada orang hak perempuan yang reti jaga rumah ni pun orang panggil tidak berat sebelah kita. Gitu duduk. Wal wiqa, begitu juga masalah persetubuhan. Masalah setubuh. Mari pergi ke rumah ni enggak berasa lah. Mari ke rumah di sana berasa tidak berasa geram maknanya. Mana geram tak geram ni bukan benda boleh buat. Benda tak boleh buat. Kata dia hak geram ni pun benda hak pergi senura di sini tak geram ada keberat sebelah. Kata dia tidak berat sebelah. Kerana barang ni barang tak boleh buat. Jadi kesimpulannya adil ialah dari segi tindakan zahir. Hak zahir fitimah kena adil. Apa nama ni apa lagi? Giliran dia kena adil. Dua perkara ni kena mustahil. Ambonya tak biasa dua ni tak biasa semua. Jadi sekadar hak dari lelaki tak lagu tu lah ambo boleh bayar. Lebih pada tu tak ada pengalaman gua ni, tak maaf. Ada pengalaman cuba bayar. Ni soalannya dia kata semalamnya kita melakukan setubuhan dah. Jadi bila pergi malam yang kedua tidak geram tak gitu kan. Tidak geram dah moga semalam sudah dah. Jadi jawabnya bila sudah ada apa itu nak bini dua juga. Dah kita tak cukup minyak. Nak bawa pas ni juga tu apa? Kita tidak minyak sikit pasal bawa orang dia gitu kan. Ya kita boleh bini dua, bini tiga ni kerana kita berasa tak cukup saja tidak puas saja. Gitu kita banyak dia nak juga kita ni jangan kita nak buat dia moga kita seorang dia dua. Tak apa tu ni jawab saya tu lah. Dia memang begitu sungguh. Allah Ta'ala dia disebut ayatnya. Ayat disebut walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan ta'dilu bainan nisa'i walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ibn Ghazali bawa ayat. Tuhan kata semua tidak akan boleh adil di kalangan perempuan walaupun kamu lobo. Walaupun kita ni sebagai seorang tu lebah nak sangat melakukan keadilan. Tak usah nak berat sebelah. Tetapi Tuhan kata mu tak nak buat sepenuhnya. Ada tempat-tempat ya Tuhan tahu dah manusia nak adil tak boleh. Tepat-tepat je benda-benda je hak manusia boleh menjalankan keadilan. Ada tempat-tempat tertentu Tuhan kata mu tak nak adil. Apa dia hak tak nak adil? Hak dalam keadilan. Kasih kita, mesra kita, berapa kita dan berapa kita tu. Hak ni hak luar daripada kuasa kita tidak dikenakan hukum. Hukum baik tak baik, halal tak halal, haram tak haram ni khusus dituju pada benda hak manusia ada ikhtiar. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tiba-tiba kita buat. Sedangkan benda tu pasal kena buat. Ketika tu barulah dia kena hukum. Sebab itulah Tuhan kita bawa lagi hadis. Satu doa Nabi. Doa Nabi. Dan kepada orang kahwin lebih pada satu, doa ni bagus. Nabi kata Allahumma hadha juhdi fima amliku wala taqata li fima tamliku wala amliku. Nabi kata hai Tuhan, inilah Allahumma hadha juhdi fima amliku. Sekadar inilah Tuhan kuasa aku dalam masalah yang aku boleh milik. Wala taqata li fima tamliku wala amlik. Dan memang tidak ada kuasa bagi aku mengenai perkara yang seorang milik tapi aku sendiri tidak milik. Maknanya sebanyak mana aku boleh milik, hak tenaga aku ada, benda-benda boleh aku jaga, aku boleh ikhtiar, aku buat sepenuhnya pada isteri-isteri aku. Dari segi nafkah, dari segi giliran, benda ni benda hak aku boleh milik. Maknanya hak ada dalam kuasa aku. Apa ni giliran?
Dan memang kuasa aku boleh buat gini. Apa nama nafkah. Memang kuasa aku boleh beri nafkah. Sekadar sebanyak mana aku berkuasa buat, aku buat dah Tuhan. Dan ni dah sekadar aku boleh buat. Lebih pada tu aku mengaku aku tak boleh buat dah. Mana kalau di akhirat kalau mu nak marah juga pada aku, Tuhan luar pada ikhtiar aku dah. Baki lagi benda aku nak buat tak boleh, mu seorang aja boleh buat kerana mu maha kuasa. Aku nak buat tak boleh, iaitu masalah cinta kasih mesra. Oh ni Tuhan aku tak nak kata apalah. Kerana bagian ni aku sendiri tak reti nak buat. Kasih cinta seperti mana masyhur lah dalam banyak-banyak isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya Siti Aisyah seorang. Dia Nabi kita jatuh hati. Hak lain itu jadi biasa. Walaupun hak lain itu comel-comel apa semua sekali, tetapi jatuh pada Siti Aisyah. Boleh jadi kerana ayah dia lagi Sina Abu Bakar tu duduk kecil lagi, duduk sokong Nabi, duduk daripada muda, jangan muda tu duduk sokong Nabi. Banyak harta benda Sina Abu Bakar habis kerana Islam. Akal fikiran nama baik Sina Abu Bakar banyak diguna sepenuh untuk Islam. Maka dengan isteri yatim maksudnya jadi sayang bila berkahwin dengan orang macam ni. Boleh jadi itu je, Allah alam. Dan ikut cerita Siti Aisyah ni orang yang pencuri, masuk budak cerita. Ini sayang tengok juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutafu bihi mahmulan fi maradihi fi kulli yawmin wa kulli lailatin fayabitu 'inda kulli wahidatin minhunna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mahmulan fi maradihi, yutafu bihi mahmulan fi maradihi, dipusing, mana dibawa dalam masa dia sakit tu dengan keadaan dipikul tiap hari tiap malam. Fayabitu 'inda kulli wahidatin minhunna, maka Nabi kita bermalam di tiap-tiap rumah isteri. Mana sakit Nabi itu pun tidaklah menghalalkan Nabi duduk setepak. Bahkan yang keadaan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sahabat-sahabat Nabi bawa Nabi. Kita kata kokpen apa ni? Gapo panggil? Pondok kepo Nabi. Gila hari ni orang kepo kita di rumah orang ni. Gila rumah orang ni Malaysia kepo kita sini juga. Dengan keadaan sakit pun Nabi kita teruskan gila seperti biasa juga. Walaupun tak boleh jalan kaki sendiri, orang kepo. Itu semuanya ajaran daripada Rasulullah pada umat dia, bahawa apa namanya giliran ni barang boleh buat. Kalau tak boleh pergi sendiri, kalau ada kenderaan, pergi kenderaan. Kalau dah mau nak kepong. Kalau tak ada kenderaan pun berapa tu pusing ke mana pun kena buat. Belakang kita segar megah, tak ada berapa kau duduk orang muda saja. Ini orang panggil tidak ajaran Islam macam tu. Wa mahma wahabat wahidatun lailataha li sahibatiha sabatal haqqu laha. Wa mahma wahabat wahidatun lailataha, bila saja seseorang isteri itu beri malam dia li sahibatiha kepada madu dia, sabatal haqqu laha, sabitlah hak untuk dia. Maknanya kalau ada di antara isteri-isteri kita yang baik, dia kata abang tak apalah giliran abang tak semarilah. Hujan kau sakit kau berapa pakai tidur dulu lah, tidur riwayatlah pada orang madu dia. Kata dia jika tak apa, dan bila dia kata lagu ni hak giliran tu boleh ke dia tu sungguhlah, boleh pada hak yang diberi tu. Mana kalau isteri yang pertama kata abang tak samarilah malam ni, tak apalah ada sakit dah main kat pakai tidur, hak yang kedua lah. Nanti kata hak yang ada bagi hak yang pertama tadi memang boleh diberi pada isteri yang kedua. Kata dia cerita ni, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisa'ihi faqasada an yutalliqa Saudata bint Zam'ah lamma kabirat فوهبت ليلتها لعائشة وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة نسائها فتركها وكان لا يقسم لها ويقسم لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلتان. Cerita Nabi sendiri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dia buat giliran sama ada semalam tiap-tiap malam itu Nabi gilir sama perempuan-perempuan dia. Maka Nabi kitanya ada cadang nak buang, orang panggil nak buang seorang perempuan nama Saudah binti Zam'ah kerana terlalu sangat uzur, terlalu sangat tua. Maka katanya Saudah ginilah, tak usah cerahlah hamba.
Pakat tu kita dua ni orang panggil laki bini juga. Tujuannya supaya saya ambo bila bangun kubur di akhirat kelak bangun menjadi seorang isterimu juga. Kata Siti Saudah. Lepas tu malam hok giliran ambo ni, ambo sekoh pada Siti Aisyah. Katanya Siti Saudah. Dia Saudah ni pun waktu Nabi mula-mula kahwin tu kahwin hok tua dah. Ni kalau zaman lah ni apa ni kahwin politik lah ni kan. Kerana perjuangan dia Siti Saudah ni terlalu amat banyak untuk Islam. Siapa kau perikak dia buat benar-benar yang orang laki-laki tak daya nak buat. Ini cerita ni masyhur lah. Jadi Nabi kita kahwin dia tu betul-betul nak ibu hati dia. Tu dia duduk. Jadi kesimpulannya Nabi tidak jadi cerai dia, tidak jadi tolak dia. Bahkan dia biarkan Siti Saudah menjadi isteri dia walaupun dia tidak buat giliran. Kerana Siti Saudah ni sedekah malam giliran dia tu kepada isteri lain yang bernama Aisyah. Oleh itu, wa yaqsimu li Aisyah lailataini, Nabi pun buat giliran untuk Siti Aisyah 2 malam. Aisyah ni dia seorang 2 malam, walisairi azwajihi lailatan. Dan untuk isteri-isteri lain semalam berlaku. Lelah ni pun boleh kita kalau kita berasa susah, minta izin. Rasa sakit, minta izin daripada isteri kita yang kita tak lagi kemudian minta izin tu. Boleh kau kamu tak pergi malam ni? Kau dia kata boleh, boleh lah. Sedekah pada orang ni, tak ada apa-apa. Tapi jangan buat kerah degil gitu, jangan sekali, tak baik. Tak baik. Kalau kita lah ni jadi orang jantan, kalau kita jadi orang tino kita tu jadi orang jantan, berasa lagu mana kita. Dia membaca dalam buku ni lah, buku panggil jinsi ya. Buku panggil buku jantina ni, buku laki-laki masalah laki-laki perempuan. Dia kata cinta orang tua ni lebih dalam, lebih kuat daripada cinta orang muda. Orang muda bercinta kan, orang tak panggil gila. Dak tu gila kat orang ni dah. Gila tu cinta lah tu. Dak ni gila kat orang ni dah. Orang muda memang dia bila siapa tak makan, tak minum, dia pepatah Melayu sebut makan tak kenyang, tidur tak jendera, mandi tak basuh. Nah, apa kau pekat apa ni gila ni. Tetapi adakah orang muda yang reti gila ni, reti cinta ni, kau orang tua pun reti cinta juga. Dari kajian orang ilmu kemanusiaan ni, dia kata laki bini bila siapa kau pekat tua, sayangnya satu sama lain lebih hebat daripada sayang dia waktu dia muda-muda gitu. Waktu kita manusia muda ni sayang, tapi bercampur dengan menyengat. Orang kata panggil menyengat, bahasa menyengat nak bini, menyengat nak belaki, ada menyengat. Jadi menyengat ni tidak cinta, menyengat lain, cinta lain. Dia masalahnya nak seorang orang setengah tu nak bini. So, kau ni nak sebenar. So lagi bukan nak bini, nak kau retino aja. Itu beza dua tu. Dia kau bini pun retino juga. Tapi setengah orang tu dia berkahwin berdasar pada nak buat dia ni isteri. Nak isteri artinya nak ada sore rumah orang panggil. Nak ada di rumah ni biar ada cahaya, biar ada sore, biar ada cahaya. Rumah walau belah mana besar pun tak ada retino gelap. Supaya juga kita setelah ni tak ada anak tak orang panggil, tak ada main orang lagi panggil. Jadi kita nak cari orang retino seorang untuk rumah kita, untuk dijadikan isteri kita. Isteri arti untuk ibu hati kita, untuk jaga kain baju kita, untuk jaga makan minum kita, dan untuk jadi cahaya dalam sebuah rumah. Ini hak sebenarnya. Selagi itu nak kat retina, bukan kata nak kat isteri, nak kat jaga mak kita hak tua berapa dak, nak kat retina aja. Asalkan boleh retina sudahlah. Lepas tu pasal puas, tinggal tu ambil lain pula. Ni hak bahaya. Jadi hak ni orang tak panggil cinta waktu dia bini itu, orang panggil menyengat. Menyengat mata tak sia. Ni hak dia jadi bahaya. Jadi Islamnya letak atas dasar muasyarah, atas dasar bersedaging di antara laki isteri. Dan hak lagu ni lah, bila sampai waktu tua esok, cinta satu sama lain lebih mendalam, lebih orang panggil lebih manja daripada zaman hak muda-muda itu. Sebab itulah kalau kita kahwin lebih dua daripada lebih pada seorang, giliran kena jaga walau belah mana tua sekalipun, kerana boleh jadi perempuan kita hak ni kena hak bahasa jenis tu. Gini hak cinta dia waktu dia tua ni kepada kita lebih hebat daripada cinta dia kepada kita waktu muda itu. Atas yang at-ta'dibu fil nusyuz. Ya ke-9 ialah
kena tahu juga masalah takdib, masalah ajar. Kalau kita panggil ajar, bin nusyuz bila timbul deraka. Bila timbul masalah seorang isteri tidak nak taat pada laki, maka tidak taat seorang isteri pada suami dia disebut nusyuz dalam bahasa Arab. Kalau kita panggil deraka, belong, tak dengar kata, tu masuk di bawah nusyuz belaka. Deraka ni berat dia. Jadi nusyuz ni masuk belaka. Perkataan nusyuz ni deraka pun masuk, belong pun masuk, tak dengar kata pun masuk juga. Itu nusyuz. Dia tak dengar kata dua pula. Tak dengar kata bahasa belong. Dan tak dengar kata hak bahasa orang panggil manyo. Arab panggil daluah. Dalak ni maknanya manyo. Kita suruh dia tu bukan dia terbelong, dia manyo. Ada juga lagu tu pun. Dah hak lagu ni reganya mahal sangat. Orang tengok hak jenis ni rega mahal. Rega mahal lagu mana bukan rega 100 tu, maknanya kita jadi sayang. Kau sayang ke dia. Dia ada juga orang tengok hak bahasa ikut suruh buat belaka. Hak lagu ni orang panggil dia tidak tu, dia nak royak apa takutnya gitu. Jadi ada setengah perempuan yang bahasa panah ambil hati tok lelaki, dan dia tahu tok lelaki itu bahasa jenis boleh manyo, maka dia manyo. Dia menyebabkan tok lelaki ni kau sayang. Dia tidak bela tapi pasal belong. Dia tidak bela tapi dia manyo. Dia nak beza di antara belong dengan manyo ni lah. Kadang-kadang perempuan itu bahasa jenis manyo. Boleh ke tok lelaki hak pongong ke? Sudah boleh menyakit semua lah dia. Dia tidak belong tapi manyo. Tapi dengan sebab tok lelaki tak reti nak baca hati perut dia, maka boleh menyakit semua. Jadi dia nak manyo kita. Ya sepatutnya bila dia manyo, tika-tika lah orang panggil timbul masalah cinta semakin bertambah. Syarat-syarat tak jadi kita turun, tak jadi. Walau bagaimanapun bila timbul nusyuz, bila timbul deraka, Islam ajar kepada kita satu sistem diberi nama takdib. Takdib maknanya mengajar adab. Mengajar, kita kena ajar dia sikit. Ajar tu bukan bahasa ajar dengan kitab dah. Ajar dari segi psikologi, ajar dari segi hati dia, jaga hati, ambil hati berapa tu lagu tu apa ni takdib. Siapa kau pekat, katok menyatok pun, tapa menapa pun ada. Maksud semua di bawah takdib lah kau. وَمَهْمَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِصَامٌ وَلَمْ يَلْتَئِمْ أَمْرُهُمَا فَإِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِهِمَا جَمِيعًا أَوْ مِنَ الرَّجُلِ فَلَا تُسَلِّطُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِصْلَاحِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ حَكَمَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِهِ. Kata dia sekiranya berlaku khisam ni orang panggil balah lah, ataupun kita panggil perselisih pahaman. Bila timbul di antara laki isteri ni khisam, perbalahan fikiran, walam yalta'im amruhuma, dan tidak sedaging lagi urusan demo dua ni. Demo dua laki bini tidak sedaging molek, tidak selarah molek, tidak licin molek kedudukan rumah tangga. Fa in kana min janibihima jami'an, sekiranya benda ni berlaku dari kedua belah, salah tu kedua belah, balik hak tengok pun tak kena, balik hak jatuh pun tak kena. Au minar rajuli, ataupun salah ni balik orang lelaki dah. Fala tusallitu zawjatu ala zawjiha wa la yaqdiru ala islahiha, maka tidak boleh menguasai. Ibarat lagu ni. Maka ibarat lahiyat pun lagu tu juga. Ibarat lagi tak ni pun lagu, tapi ada kekok sikit ibarat. Maka tidak boleh menguasai, tidak boleh dikuasai isteri ke atas lakinya, dan tidak laki berkuasa untuk baikinya. Fala budda min hakamaini, maka mau tak mau kena cari dua orang tengah. Ahaduhuma min ahlihi wal akharu min ahliha. Sebelahnya balik orang balik suami, dan sebelah lagi balik isteri. Jumpa dengan orang tanya hak jatuh siapa dia, orang balik mu, hey mamak, hak aku boleh hak kira siapa dia. Baik, dia tanya balik hak Timur pula. Timur, orang balik mu siapa dia, hak mu berasa boleh hak kira. Habis tu duduk. Sehari gitu.
Siapa dia hok jung cari ni, itu terserahlah pada keadaan ibu bapa kau, adik-beradik kau, keluarga kau, tok kabi kau, siapa dia kau pandailah. Ketika tu ataupun kita sendiri cari orang balik kita. Hok balik perempuan kita pun cari seorang orang balik dia. Bila demo dua orang ni kira liyanzura bainahuma wa yusliha amrahuma, supaya dua-dua orang hok jadi orang tengah ni laki tengok dengan tujuan untuk nak baiki demo dua. Artinya Islam diajar pada kita jangan gaduh cerai. Islam ajar pada kita jangan gaduh cerai, jangan gaduh katuk. Bila timbul masalah, satu daripada caranya lagu ni. Dan tu yang kita ni dia tengok sikit. Jadi bila timbul bala, dia pertama sekali nasihat. Apa namanya? Nanti fa'izuhunna. Maka semua orang lelaki kena nasihat pada perempuan. Tu langkah yang pertama balik orang lelaki kena nasihat. Jangan marah. Nasihat lain, marah lain. Bila kita marah, artinya kita tentu dah bini kita ni salah. Sedangkan waktu dia buat benda hak kita dah berasa salah, tu boleh jadi tidak salah. Semuanya dia tersalah ataupun penguh kita. Faham tak? Jangan sebagai kesalahan yang dibuat oleh seorang isteri, jangan gaduh kita marah. Kerana marah ni arti kita hukum di atas kesalahan. Sebab tu kita marah. Kita yakin dia ada salah, maka hukumnya biarlah marah. Nak hukum warna, moga tak tentu lagi dia ni salah semua kau tersalah, kau gapo. Jadi oleh yang demikian, langkah yang pertama, belum pada kita marah, kita kena nasihat dulu. Nasihat makna tegur. Hasil daripada tegur itulah dia boleh royak. Abang bendanya begini. Tapi kalau kita marah, tak ada peluang dah bagi dia nak royak. Moga kita marah tak dia. Jadi Islam tidak boleh marah lagi. Dia suruh tegur dulu. Bila tegur dulu, arti kau tu peluang dah bagi balik orang puan, betul keadaan. Masalahnya pinggan pecah kau, bergapo anak teriak kau, bergapo kau kerana begini. Nanti kau tu dia boleh jawab dengan sepenuh, dan bila jawapan dia tu memuaskan hati kita, arti kau tu boleh. Tapi kalau kita marah lalu, dia tak kira lagi, dia nak jawab pun tak boleh. Dalam kita marah dah dia. Jawab gua nak hukum macam tu. Sebab kita tahu yang pertama nasihat. Boleh jadi dia tak tahu, dan boleh jadi dia salah, dia dapat nasihat. Dengan cara nak betul, insya-Allah jadi betul molek. Dan setengah-setengah tok lelaki, amba sebagai orang tua duk kampung ni, selalu orang Tino mari royak. Orang Tino dekat, orang Tino jauh mari duk royak tok lelaki dia begini. Kadang-kadang benda hok dia mengikut dia lah, kata dia. Bila mau tanya gitu, dia ada benda apa, dia tak ada benda. Dia mendengar gini. Artinya ada di antara orang jantan ni bahasa Pesing suka marah ke bini. Tak tentu lagi benda hak bini buat yang dia kira salah tu, salah sungguh kau belah mana, tak tentu lagi, marah kan. Jadi kawan ninya dengan sebab dia duduk umur tok lelaki, dia nak lawan-lawan pun duduk umur tok tua, maka timbul jadi malu kau berapa orang dia duduk perang dalam hati. Akhir sekali jadi darah tinggi. Penyakit. So, yang keduanya bahasa Pesing tok lelaki, bahasa Pesing tak usah tegur bini. Tak nasihat bini. Tahu dah bini buat salah, duduk perang dalam hati. Pakai tak royak, pakai tidak tegur. Dia tahu dah salahnya, tak kena bininya gini. Tak tidak royak. Royaklah benda ni gini kena buat. Gini adik, kena begini adik, kena berapa, adik kena berapa. Katalah benda-benda. Ya, biarlah bini kita ni faham. Berapa isi hati tu lelaki nak abu mana. Royak so. Baik kita dengan dia, baik kita masalah dengan anak, kau dengan orang kapung, kau dengan tua, kau berapa royak benda ni gini. Biar dia boleh tahu hakikat benar lah hati kita. Jangan jadi kita ni, kita kira dia pandai belakang dia. Salah sikit, mula nak masa muka berapa. Royak, berapa dia, tak royak. Ini pun tak kena tegur. Jadi langkah yang pertama, nasihat. Sudah nasihat, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madadi. Sudah nasihat, pas tak dengar juga, wahjuruhunna fil madadi. Pasal tidur sekali. Tegur, dah tak dengar juga, jangan tidur sekali. Dia tentu dia tidur atas katil, kita tidur bawah. Itu bisa ya. Ataupun dia mau tidur bawah lah, kawan duduk dalam katil. Pusing ikut mana pun jangan tidur sekali. Ini satu daripada orang panggil, apa nama ni, satu sistem yang dibuat oleh Islam untuk menimbulkan rasa nisah dalam hati orang puan. Dia orang puan yang sedar dia ni jadi bini orang. Nak pula, dia pula, memanglah bila orang puan duduk rumah tok lelaki.
Sama ada rumah untuk lelaki buat ataupun untuk lelaki sewa, dia akan berasa isah diri. Aku ni mari tutan dia, tiba-tiba tu yang rumah tak tidur sekali. Malam-malam itulah aku malu kau berapa semua sekali. Akan timbul isah. Hati isah itulah. Patut dia nak minta maaf, patut gapo. Tentulah dia minta maaf. Moga kita tegur dia, moga kita nasihat dia nak kata, dia minta maaf. Ada ini molek sekali. Minta maaf. Molek sekali. Baik. Nasihat nombor 1, nombor 2 tak dengar juga, jangan tidur sekali. Nombor 3, ketika tu barulah siapa, kau ikat kepada dia. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ketika tu kirinya. Wadribuhunna. Ketika tu boleh kata. Darban ghaira mubarrah. Kata yang tidak menimbulkan sakit. Kata ni kata orang tua. Bini-bini ni orang tua. Walaupun muda pun, kita kira dia dari lelaki juga orang tua lah. Kata orang tua tidak suka kata budak. Kita kata budak nak suruh berasa sakit di kulit. Kita pola, kita cekik, kita tapar, kita gapo nak suruh sakit budak. Lagi tak sakit tak erti. Ada orang Cina yang sudah jadi bini orang dah ni, dia tidak bisa sakit. Dia bila kita dia ni kena kata, ni keadaan dia orang tua dah dia ni kata dia mau duduk dia naik mandi. Sebab itulah kata orang isteri tidak serupa dengan kata budak kecil. Melakukan belo-belo ini bukan kata cara Islam. Ini kata cara nafsu. Bila siapa kau pikat nafsu, arti kita buat hukum sendiri. Tolak hukum Tuhan, kita buat hukum sendiri. Hukum Tuhan kata, qadribuhu nadarban ghaira mubarrah. Mengkataklah dia dengan kata yang tidak menimbulkan sakit dia. Kata semata-mata nak suruh malu dia. Tidak apa yang nak sekali. Nak suruh malu. Dia orang puan memanglah. Allah panggil, Islam panggil rahmatan bil qawari. Orang puan Nabi kita misal ibarat kacau. Ibarat kacau, belah. Mudah retak. Pen sikit dia retak sekali. Retak tu lah. Maknanya jangan sampai kau pikat retak. Kalau boleh, bunyi gacang sudah. Maknanya jangan bunyi retak. Lepas pada kata tak dengar juga, barulah panggil tu hakim. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil orang dua orang. Kira baik. Bila tak dengar juga, pak pikat ni barulah. Barulah orang panggil wal mutallaqah. Barulah boleh kita cerai. Barulah siapa kau pikat cerai. Dan cerai tu pun diajar supaya kita cerai sekali je. Itu dia. Jangan cerai 3 kali sekali. Jangan. Itu dia pikat. Wa amma idza kana an-nushuz min al-mar'ati khassatan. Tadi kalau nusyuz keluar daripada laki bini atau keluar daripada apa namanya laki saja tadi. Kalau keluar nusuk daripada orang puan, balik orang puan dia bahasa pesen bendong. Farijalu qawwamun 'ala nisa. Keadaannya orang lelaki memang berkuasa penuh di atas puan. Bila deraka ni memang pucuk mai daripada hak tino ya. Hak jantan betul benar molek Allah tak ada apa-apa tapi hak jahat hak tino dia bahasa bendong. Ketika tu falahu an yu'addibaha wa ta'ati qahran. Kita tu boleh bagi orang lelaki mengajar dia dan dia paksa dia taat dengan secara qahran, dengan secara paksa lah kan. Dia boleh paksa retina dia supaya taat ke dia dengan secara keras. Setelah yakin dan jelas dah bela ni balik retina je. Balik orang lelaki boleh ada tak ada apa-apa. Dia sayang, dia belanja, dia apa tapi pasal pesen ingat kemuk, pasal nak balik kemuk semua, tapi kau tu boleh lah. Orang ni paksa dia dengan keras supaya dia taat pada lelaki. Cuma kata dia, walakin yang bagi an yatadarraja fi ta'dibiha. Cuma kata dia segialah bahawa dia ajar dengan secara peringkat-peringkat. Wa huwa an yuqaddima awwalan al-wa'dha wa at-tahdhira wa at-takhwifa. Iaitu kata dia mula-mula sekali nasihat dan dia menurunkan dan menakutkan. Nasihat di samping gerepok-gerepok sikit, sama ada gerepok untuk buat tindak ke atas dunia yang selalu ataupun gerepok-gerepok ingat ke akhirat. Kata kat ni bini orang kan. Bini-bini orang ni kena ada hukum dia, ada neraka, ada syurga, kena timbul sebut benda-benda begitu. Fa illam yanjah wallaha dhahrahu fil madja'in. Kalau kita ajar pun tak dengar kata juga, wallaha dhahrahu, dia kena pusing belakang.
Tidur maknanya jangan tidur depan muka sebagaimana biasa laki bini tidur, bukan pusing belakang. Pusing belakang sama ada kita ada alah lain ataupun kita tidur suku. Dia tidur di atas, kita tidur bawah, ataupun dia tidur bawah, kita tidur di atas, ataupun macam-macam pasien tu dia tidur luar, kita tidur dalam, dia tidur dalam, kita tidur luar. Semua tu tindakan-tindakan yang dibenar oleh Islam. Wah. Awin farada anha bil firash, ataupun dia tidur suku. Maksudnya lah fi wahajaraha wa huwa fil baiti ma'aha min lailatin ila 3 layalin. Jadi kita tidur suku, rumah tolong. Jangan siapa dia tidur rumah kita tidur rumah lain, itu tak boleh. Tidur rumah tolong. Dia tidur sama tidur dalam misalnya, tapi dia tidur situ, kita tidur sini, ataupun dia tidur luar, kita tidur dalam, ataupun dia tidur dalam kelambu, kita tidur bawah, asalkan dia berasa bahawa kita nak marah ke dia. Asalkan dia berasa bahawa dia telah berbuat sesuatu dan tu lelaki sedang mengenakan denda ke pangkatnya dia. Tak apalah. Min lailatin ila 3 layalin. Mula daripada malam yang pertama hingga sampai 3 malam. Malam yang pertama nampak tak dengar juga. Malam yang kedua jangan tidur lagi. Malam yang ketiga tak dengar juga, jangan tidur lagi. Ketika tu kalau dia juga kita pun tak juga kamu ni dah. Fa illam yanjah zalika fiha darabaha darban ghaira mubarrah. Ketika tu kalau nampak tak tidur sekali pun tak dengar kata juga, ketika tu memang boleh kata. Tapi kata ia tidak mencederakan, ia tidak menyakitkan. Jangan we cedera, jangan we belu, jangan we bedah, jangan we bekat. Wala yadribu wajhaha, dan tidak boleh sekali-kali tapak muka. Tebah muka, tapak muka, retak muka. Jangan. Muka ni kawasan belia. Kawasan dia orang pakat sayang berlaku. Bila dia orang puan. Kerana orang puan ni, bila kita tengok tu muka. Jadi, kalau mu tengok muka, aku pun tengok muka juga, tiba-tiba muka tu berjalur, berjari, apa. Ini membawa pada malu yang berpanjangnya, dan boleh jadi timbul benda lain pula masalah. Fadhalika manhiyun anhu. Katuk muka ni memanglah barang yang dilarang oleh agama. Dan apa dia ni? Dan insya-Allah benda tu tidak akan berlaku lah. Al-ashiru fi adabil jima'. Bismillah. Kau yang ke-10 kena tahu juga adab bersetubuh. Haji apa situ mu. Itu bini dia tahu lah kau dah sana. Kau tak bini lagi ya nak. Ayatnya. Kau tak tahu juga bini dia. Kalau baca dalam ihya lagi. Wa yustahabbu an yabda'a bismillah ta'ala wa yaqra'a qul huwallahu ahad awalan wa yukabbira wa yuhallila. Kata dia sunatnya bismillah dulu. Belum pada kita setubuh bismillah dan baca qul huwallah dan takbir la ilaha illallah Allahu akbar. Dia masalah setubuh dengan masalah makan hak dulu. Masalah setubuh dari segi Islam serupa dengan masalah makan minum. Sama-sama menjadi keperluan hidup manusia. Tidaklah kata makan minum jadi keperluan hidup, setubuhnya tidak. Dah. Islamnya buat mulut untuk makan dan buat kemaluan kita untuk makan cara dia. Sebagaimana makan minum ada peraturan dia, maka persetubuhan laki isteri pun ada peraturan dia. Sama-sama ada penyusunan, ada tanzim, ada penyusunan dari segi Islam. Dengan cara lagu ni, maka kita nampaklah bahawa orang Eropah, walau belah mana bijak dia, betul nisa dia tak erti banyak. Betul nisa dia tak erti. Ialah benda lain pun tak erti juga, dan tidak Islam ni tak erti dah. Sebagaimana makan minum dijadikan satu perkara memuaskan nafsu, begitu juga masalah persetubuhan pun dijadikan benda yang memuaskan nafsu. Sedangkan berlaku-laku dari segi Islam, dia tidak kira benda ini nafsu, benda ini keperluan hidup. Maka sebagaimana makan minum ada peraturan dia, persetubuhan pun ada peraturan dia. Dan peraturan yang disebut oleh Imam Ghazali ini, mula-mula sekali bismillah, qul huwallahu kena baca. Lepas tu, baca lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha dhurriyatan tayyibatan. In kunta qaddarta an tukhja dhalika min sulbi. Dengan nama Allah yang maha tinggi lagi maha besar, Tuhan aku mintalah jadikan dia zuriat yang baik kalau sekiranya mu takdir nak keluar daripada sulbi aku. Kalau persetubuhan aku malam ni ke hari ni dengan tujuan nak cari nak boleh anak,
kalau kedai boleh anak, maka aku nak minta padamu supaya anak aku ni merupakan dzurriyyatan thayyibatan, dzurriyyah yang baik. Baik di dunia dan baik di akhirat. Ini doa kita kepada Allah. Nampak sangat perbuatan macam ni tidak ada buat untuk membuahkan nafsu, tidak. Bahkan ada matlamat, ada tujuan daripada persetubuhan, iaitu memanjang-manjangkan zuriat. Waqala alaihi salam, walau anna ahadakum idza ata'a lahu qala Allahumma jannibni syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Nabi kata kalau tiap-tiap orang waktu nak setubuh tu dia doa sepatut. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Itu tolong amak syaitan jauh. So, yang kedua, Tuhan, kalau ada rezeki anak lah daripada persetubuhan ni, tolong juga hamba syaitan jauh. Waktu bersetubuh ni pun aku minta Muhammad syaitan ke jauh, jangan mari dekat. Dan kalau boleh anak pun, Tuhan, hamba jauh syaitan jangan ganggu anak aku. Nabi kata kalau mu baca lagu ni, doa ni, lam yadurrahu syaitan. Syaitan tidak akan berat pada anak kita. Anak kita insya-Allah tidak diganggu oleh syaitan. Kerana syaitan PA, syaitan mikir cara syaitan, tindakan cara syaitan, insya-Allah terkawal. Kerana waktu kita nak letak benih hari tu pun kita minta doa pada Allah Ta'ala, minta Tuhan hamba jauh syaitan jangan mari dekat. Belah mana orang kita kahwin dah tu, ingat ke benda-benda kau sumpah dia macam وإذا قربت من الإنزال فقل وإذا قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Bila siapa kau fikir atau panggil nak tupuh mani, nak tupuh benih, nak jatuh benih, kata dia mengkata sepatah, kata dalam hati, jangan kata di mulut. Kalau hok nak kata ni ayat Quran, tak molek sangat. Sebut ayat Quran ketika tu. Sebutnya alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Pujilah bagi Allah yang menjadikan manusia ni mula daripada air mani, dan lepas pada manusia ni jadi faja'alahu nasaban wa sihra. Maka Allah Taala daripada manusia ni dah jadi titik balik. Wa sihran, dan berambing. Manusia bila kita ni ada anak, arti bakar kita tak putus. Kemat pun tak putus bakar kita. Dan ini satu kemegahan hidup kita kat Islam. Sebab tu dah dilarang berzina. Kerana berzina ni putus bakar. Tak tahu anak siapa. Moga berzina ni orang panggil pertamanya. Biasanya orang berzina ni dia tidak berzina seorang je. Dia berzina ramah. Ngajatan tu, ngajatan ni. Jadi bila boleh anak tak tahu hak mana. Kalau jatuh seorang pun tidak menggunakan nama Allah Ta'ala. Jadi anak ni keluar dengan tidak melalui nama Allah Ta'ala, maka dia kira anak zina. Maka putus hubungan kita dengan dia. Nak bawa bank tak boleh. Jadi dengan cara lagu tu, titik bagi kita putus kelak jalan. Jadi tak ada lah perjuangan hidup kali. Jadi kita nak suruh titik bagi kita ni panjang. Jadi lagu mana cara panjang? Melalui kahwin. Jadi bila nak jatuh benih, apa panggil? Nak baca lah. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i bashara. Pujilah bagi Allah Ta'ala yang menyebabkan, yang jadinya manusia ni berpunca daripada mani. Faja'alahu nasaban wasihra. Menyebabkan titik bagi kita berpanjangan. Wasihran, dan berambing. Ni natu aku, ni tuk aku, tutuk biasa aku, ni ipar aku. Ini satu kemegahan hidup manusia di muka dunia. Yang bila sebanyak mana kita ni banyak waris, maka sebanyak itulah orang panggil pertolongan kita ni banyak. Pertolongan doanya, pertolongan petih mahnya, orang peluhnya banyak lah. Kenapa? Tak apa tu muh anak aku, tu muh natu aku, ni muh tuk biasa kawan, ni muh ipar kawan, ni mpok dara, kau cukup dekat. Ini satu daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara lagu tu bila berlaku setubuhan, maka tak timbul masalah membuahkan nafsu, bahkan timbul masalah nak panjang-panjangkan zuriat. Hasil daripada nak panjangkan zuriat ni dah, maka tak timbul masalah nak bercerai, nak baloh, nak pergi ke mahkamah, tak timbul. Dan buat kita kira kahwin nak panjangkan zuriat, kira-kira ni tak timbul lah pada kita. Contohnya kalau sepak juga kan buat mana maknanya. Itu duduk. Situ lagi dia bagi Islam dia atur situ lagi. Kemudian kata dia, wa yustahabbu an yuqaddima alaihi al-haditha wal mu'anasata wa an yughtiya ra'sahu wa yaghudda sawtahu.
Sunat kata dia bahawa sebelum daripada melakukan persetubuhan ni yuqaddimu alaihi hadisa, mendahulukan perbualan. Maknanya kecek dulu, buat ngongeng-ngongeng dulu, buat gurau dulu, buat lolok. Keceklah bari berapa panggil untuk nak tahu hati satu sama lain. Jangan maknanya orang panggil hang nampak ada bos saja, bukan saja buat lalu. Jangan. Biar dulu. Basuh tangan dulu, gapo dulu. Biar ada begitu. Ini sunat. Orang panggil, orang Melayu panggil bercambu. Apa? Cumbu ke berapa? Orang muda-muda tahu kan? Cumbu-cumbuan. Cumbu-cumbuan ni, orang panggil set. Ilmu set ni, memang dalam Islam diajar. Sunat. Kita buat kecek dengan orang Tino kita dulu. Orang Tino pun sunat buat kecek dengan tuk lelaki dulu. Buat gora, berapa dulu. Sunat. Ini orang panggil mecah selera orang panggil. Selera terkenal tu. Dalam kitab-kitab fiqh dia panggil istimta' wa yusannu listimta', dan disunat istimta'. Istimta' ni tu guru kita terjemah bersedak-sedak. Dia tidak reti nak sebut cumbu ke berapa, dia tak reti. Dia sebut bersedak-sedak. Gapo bersedak-sedak, orang kampung tak reti. Jadi sebab tu orang kampung kita, kampung Hotok Ibal sikit, dia tak ada buah ni. Buah ngongeng-ngongeng belum tidur, buah-buah sikit belum tidur ni tak ada. Sedangkan barang ni boleh talak sunat. Wal mu'anasah ni orang panggil buat perkara-perkara yang menimbulkan rasa jinuk. Rasa jinuk mana rasa kasih mesra di antara laki dengan suami, dan di antara suami dengan laki tu biar ada benda-benda kasih mesra. Buatlah berapa mana royak pun tak lingkup masing-masing pandai lah pun. Wa an yughtiya ra'sahu, dan disunat juga tudung kepala. Waktu nak melakukan persetubuhan, tudung kepala. Maknanya dia ada juga buah malu tu. Walaupun kita laki bini, satu sama lain, dia benar pukul, dia benar berapa, tapi Islam ajar peraturan malu tu kena ada juga walaupun laki bini. Hak dengan orang puan lain sekusakat kita nak malu tu memanglah wajib malu ni. Tengok Allah kena aku tengok lagi ni muka demo tidak tuk laki kawan tidak bini demo enggak, masing-masing tengok. Tapi dengan bini kita sendiri pun disunat juga ada buah malu ni, tudung tu ada. Dan sebenarnya dari segi psikologi ya, dari segi psikologi orang hak lagu ni orang panggil jual mahal. Hak jual mahal ni bahasa lama ni. Kalau orang puan pasal boko semua, ini orang panggil perempuan lagu ni. Kalau buat bini pun, kalau perlulah kita ni orang panggil kelabu mata buat bini pada hak pasal cenggih ni pun tak tahan lama. Kenapa? Kerana biasa dia buka semua, akhirnya dakwah orang panggil. Dakwah. Ai bau gapo toko tutup kan. Duduk kemah molek, pasal bola kotok nak pula tak, tapi supaya tidak dakwah. Mungkin masalah perempuan gapo kalau buka sama-sama. Sekali timbul muang, timbul cemuk, timbul dakwah. Timbul dakwah ni lah yang menyebabkan tok lelaki kata pergi kedai kopi mana, restoran mana, naik kelab mana tu pergi kerana pasal dakwah ni lah. Orang putih memanglah dia buka. Kenapa? Kerana dia tahu dah. Dia tahu, dia pertama dia turut nafsu. Yang keduanya bagi dia naik kelak apa kelak ni cari orang Tino mana tidak jadi masalah bagi dia. Tidak jadi masalah. Engkau dah soal tak ada. Dia syurga neraka kata kat dia. Royak ke dia maka dia buat dalam lagu tu. Dia perempuan sengaja tu buka tubuh badan dia untuk nak pick up orang datang. Itu dia duduk. Islamnya dia pick up melalui akhlak baik. Dia ajak perempuan berakhlak baik. Kenapa? Pusing kot mana bila perempuan yang betul-betul akhlak baik, dia akan timbul selera dalam hati orang datang untuk buat bini. Dan bagi orang lelaki, dia nak lagu ni. Dia nak lagu ni, hak pasal tuduh, hak pasal berakhlak ni, kerana sifat orang lelaki ni bangun pagi, selip mata pergi jauh. Pergi kata-kata, pergi ke pejabat, kau kadang seminggu tak balik, sebulan tak balik. Tapi walaupun dia tak balik pun, dia kenal hati. Kenapa? Perempuan aku dulu muta'adayyinah, perempuan yang mu'addabah, perempuan yang ada adab, perempuan yang beragama, dia tidak akan kena pada aku di belakang mata, dia tidak akan deraka pada aku di akhirat. Jadi dengan cara lagu tu, walaupun dia pergi jauh cari harta halal pun, aku dia tenang mula. Jadi hak lagu ni lah orang lelaki yang mungkin akal fikir yang waras nak cari. Sebab itulah dia ajarnya, hatta waktu bersetubuh pun dia minta tudung. Wa yawudda sawtahu, dan dia minta Yagudda maknanya penuh suara. Maknanya boleh jadi orang yang bahasa orang panggil gelojoh sikit, orang bahasa dasar sikit. Mari tengah sebut. Itu jangan.
Buat sosis-sosis sudahlah. Kau nak bunyi juga suara, buat kau suara tu kau sudahlah. Jangan bunyi galak sangat pakai orang lalu. Orang lalu bawa ke jalan berapa dia dah bunyi orang-orang ni. Jangan sampai gitu. Walaupun barang ni barang halal. Bas tubuh ni barang halal. Sebab kita makan nasi. Makan nasi dia kau bagi cap. Tak apa makan nasi. Oh ya bubuk lah bubuk gak tak ada apa. Tapi tak some ni kan. Ambil tu melakukan persubuhan ya. Tak some bunyi suara. ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضا نهمتها. Tengok kapan gini mau diajar. Ni maknanya benar-benar lagu ni kalau kita baca dalam buku-buku set, dalam buku-buku set orang panggil, buku set ni ada kakak kecil kau tidak tahu lah. Jadi kalau baca dalam buku set kalau dalam lagu ni tak pelik lah. Tapi nak royaknya Imam Ghazali, dia terkenal dia ni orang tasawuf. Orang tasawuf ni gak orang panggil tu lembah tak dia ni. Tak fikirlah kepala kita Imam Ghazali tulis apa begini. Ganggu dia benda je. Dia kata summa idza qada wa tarahu. Bila si suami ni sudah dah hajat dia. Lepas tu sudah hajat faham tak dia ni. Bila si suami ni sudah dah hajat dia, fal yatamahal ala ahli, maka dia kena tunggu isteri dia dulu. Hatta taqdiya hiya aidan nuhmataha, supaya si perempuan pun dapat menyempurna juga hajat dia. Kadang-kadang hajat orang lelaki dulu. Orang lelaki ni dia sudah kerja juga. Dia tak takut dia kahwin ni. Tak apa lagi hajat dia. Jangan buat lagu tu kata dia. Kira juga usaha juga bila berlaku persetubuhan, dia jangan jadi mung seorang yang makan kenyang, dia kahwin dia lapar juga. Jangan. Ni tak tahu dah, tak tahu sebut bini-bini. Pas kat